Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada DJ Fad. Alhamdulillah, di petang hari Jumaat, penghulu segala hari, kita dapat menyambung kembali slot Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumaid. Jadi untuk edisi Jawi, muka surat 2, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Selepas daripada didatangkan bismillah, disusuli dengan alhamdulillah, kemudian disusuli dengan selawat, doa kerahmatan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke atas sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk minggu ini kita akan masuk kepada wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selawat ke atas Nabi dan juga selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Nabi, Allahumma qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi memerintah, kata oleh kamu, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berilah rahmat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ali Muhammad, dan ya Allah berilah rahmat olehmu atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan hanya diperintah doakan kerahmatan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita juga diperintahkan untuk doa kerahmatan ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dalam sembahyang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada membaca tasyahud akhir adalah rukun qauli, rukun bacaan. Kemudian selawat di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad adalah sunat abad, bukan sunat hai'ah. Sunat hai'ahnya kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai ke Hamidum Majid. Selawat Ibrahimiyah tu waktu sunat hai'ah. Allahumma salli ala Muhammad rukun, wa ala ali sayyidina Muhammad sunat abad. Jikalau tidak dibaca, sunat sujud sahwi 2 kali sebelum daripada memberi salam. Bahkan dalam mazhab Hambali, bukan hanya selawat ke atas Nabi sahaja wajib, bahkan selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum wajib juga.
kita selepas tasyahud akhir, sebagaimana yang kita maklum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hak tu rukun, hak tu wajib lah. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, sunat abad. Selepas daripada membaca tasyahud akhir. Tapi dalam mazhab Hambali, dua-dua wajib. Selawat atas Nabi pun wajib. Selawat atas keluarga Nabi pun wajib. Mana apa ni besar juga. Besar selawat atas keluarga Nabi SAW. Tapi maklumlah dalam mazhab Syafi'i kita, selawat atas Nabi selawat atas keluarga Nabi SAW. Selepas dia tasyahud akhir itu sunat abad. Sunat abad. Bukan sunat hai'ah. Besarlah juganya. Selawat atas keluarga Nabi SAW. Kemudian kita nak pergi kepada pembicaraan keluarga Nabi SAW. Siapa keluarga Nabi SAW? Didoakan kerahmatan ke atas Nabi SAW. Kemudian didoakan kerahmatan ke atas keluarga Nabi SAW oleh sekalian orang yang sembahyang. Kemudian doa pula, doa di dalam sembahyang pula. Doa oleh sekalian orang Islam di dalam sembahyang. Doa ke atas keluarga Nabi SAW. Kemudian doa tu pula di dalam sembahyang. Siapakah keluarga Nabi yang didoakan kerahmatan ke atasnya? Dia keluarga Nabi SAW pergi kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah pada persoalan zakat. Yang mana zakat tidak boleh diberi kepada keluarga Nabi SAW. Siapa keluarga Nabi? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian keluarga Nabi ni pula tidak boleh menerima zakat. Tetapi keluarga Nabi SAW ada bahagian daripada harta ghanimah. Harta rampasan perang. Sebanyak khumusul khumus. 1/5 daripada 1/5. Khumusul khumus. Khumus 1/5. Khamsah 5. Khumus 1/5. Salasah 3. Sulus 1/3. Arba'ah 4. Rubu'un 1/4. Khamsah 5. Khumus 1/5. Sekarang khumusul khumus. 1/5 daripada 1/5 daripada keseluruhan harta rampasan perang akan diberi kepada keluarga Nabi SAW, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sidang pendengar boleh kira tak? 1/5 daripada 1/5 tu. 1/5 kalau daripada 100-nya 20. 1/5 daripada 20 maknanya 4/100. 4/100 lah khumusul khumus. Bahagian keluarga Nabi SAW. Siapa di situ? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Adapun di sini adalah makam doa. Berdoa. Ni tempat doa. Jadi tempat doa ni bila sebut kata keluarga Nabi SAW, setengah berpandangan keluarga Nabi ketika makam doa ni lebih umum. Bukan hanya Bani Hashim, Bani Muttalib. Umum meratai kepada siapa? Meratai kepada tiap-tiap orang yang beriman adalah keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi mana ni? Pada makam doa. Jadi sekarang ni adalah makam doa lah. Doa kerahmatan ke atas Nabi SAW dan doa kerahmatan ke atas keluarga Nabi SAW. Jadi bukan bicara zakat di sini dan bukan bicara pembahagian harta ghanimah khumusul khumusnya, bukan. Ini doa.
Jadi pada doa keluarga Nabi SAW bukan hanya Bani Hashim dan Bani Muttalib, bukan umum kepada sekalian orang yang beriman. Gambar yang kita duk sebut Bani Hashim, Bani Muttalib tu sidang pendengar fahamlah. Bani Hashim, anak cucu Hashim. Bani Muttalib, anak cucu Muttalib. Bani Hashim ni anak cucu Hashim. Hashim ni adalah tauqi Nabi SAW. Nama Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Tu. Jadi Hashim ni adalah toknyang lah, moyang Nabi SAW. Tokki Nabi ni adalah Abdul Muttalib. Hashim ni moyang Nabi SAW. Jadi anak cucu moyang Nabi ni Hashim bin Abdi Manaf ni dipanggil Bani Hashim. Kemudian Hashim ni pula ada adik-beradik nama Abdul Muttalib. Anak Hashim, tokki Nabi Abdul Muttalib. Adik-beradik Hashim, anak Abdul Manaf ni ada seorang nama Abdul Muttalib. Jadi Bani Muttalib ni adalah anak cucu adik-beradik Hashim, iaitu Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Bukan Bani Muttalib tu keturunan tokki Nabi, bukan. Dia jadi Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Anak Hashim nama Abdul Muttalib. Tokki Nabi, datuk Nabi SAW. Abdul Muttalib ni pula anak dia nama Hashim pula. Abdul Muttalib ni anak nama Hashim pula. Daripada Bani Muttalib ni lah lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah. Daripada Bani Muttalib. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah adalah di kalangan puak Quraisy. Imam Syafi'i kita di kalangan puak Quraisy. Keluarga Nabi SAW dalam bab zakat, dalam bab khumusul khumus. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Lupa saya. Apa dalam hadis itu? Cerita berkaitan dengan akan timbul di kalangan keluarga, di kalangan Bani Quraisy yang memenuhi dunia nisbah dengan ilmu. Tak mari pula dah. Alu Quraisyin yamla'ul arda ilma. Keluarga Quraisy yang akan memenuhkan bumi nisbah dengan ilmu. Siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di kalangan puak Quraisy daripada Bani Muttalib. Orang Arab ni banyak puak, banyak kabilah. Tapi puak yang paling lebih adalah puak Quraisy. Di kalangan puak Quraisy ni pula, hak paling lebihnya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Antara dua Bani ni, Bani Hashim, Bani Muttalib, mana paling lebih? Hak paling lebihnya adalah Bani Hashim. Lahirnya Nabi SAW. Bani Muttalib, lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'inya adalah anak cucu kepada Bani Muttalib. Imam Syafi'i kita, nama Imam Syafi'i kita, ni kadang-kadang orang uji lah. Orang uji ni kadang-kadang ada niat yang sebaliknya lah. Ada niat yang sebaliknya. Diuji. Kita orang kapung-kapung ni, ialah ilmu kita kodoh-kodoh. Kita duduk royak, kita bermazhab Syafi'i. Kita bermazhab Syafi'i. Lepas tu orang tanyalah kitanya. Dah kamu bermazhab Syafi'i, apakah nama Imam Syafi'i? Apakah nama Imam Syafi'i dah kamu bermazhab Syafi'i? Kadang-kadang kita orang kapung ni gok terkia-kia lah nak jawab. Mengaku bermazhab Syafi'i. Nama Imam Syafi'i pun tak tahu, dia kata. Yalah, biasalah kita orang awam, orang ramai-ramai ni gitulah. Kita hanya kenal Imam Syafi'i. Syafi'i itu gelaran dia, bukan nama sebenar.
Dan nama Imam Syafi'i, Allah mudah sangat je. Nama Imam Syafi'i, Muhammad. Nama Imam Ghazali, Muhammad. Apa ya apanya? Imam Ghazali lagi mudah. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Itu Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Al-Ghazali itu gelarang dia. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Imam Syafi'i, Muhammad. Apa ya apa? Tapi dah kita dak biasa dengar. Jadi kita ingat ke nama sebenar Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i. Nama sebenar apa? Asy-Syafi'i lah nama sebenar. Ada. Itu bukan nama sebenar. Itu hanya gelaran. Nama sebenar Muhammad. Tu. Bin dak Muhammad dah lah. Dak macam Imam Ghazali. Kalau Muhammad bin Muhammad. Kalau kita masa sekarang ni. Kalau nak orang tanya kita nak isi borang. Terkeliru orang. Apa nama awak? Muhammad. Muhammad. Ayah awak nama apa? Muhammad. Nama ayah awak bukan nama awak. Muhammad. Itu nama awak Muhammad. Ayah tu nama apa? Muhammad. Susah. Balah pula. Balah jadinya. Dah. Nama dia dah Muhammad. Orang ni nak isi nama ni. Nama ayah? Bin Muhammad. Muhammad juga ayah. Keliru orangnya. Imam Syafi'i kita nama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi Syafi' itu duduk di mana? Muhammad bin Idris, ayah. Bin Abbas, datuk. Bin Uthman, moyang. Bin Syafi'. Moyang, kita tak sebut moyang. Tok Ki, Tok Nyang. Syafi' ni Tok Nyuk lah. Kalau Terengganu lah. Tok Ki, Tok Nyang, Tok Nyuk. Gitu. Jadi Syafi' ni adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Jadi Syafi' ni, jadi Muhammad bin Idris ni membangsakan pada Syafi' ni kenapa? Sebab Syafi' kata Tok Nyuk tu kepada Muhammad bin Idris tadi. Dan ayahnya Sa'ib adalah sahabat Nabi SAW yang masuk Islam pada hari peperangan Badar. Jadi Syafi' ni sahabat Nabi. Jadi Muhammad bin Idris membangsakan kepada Syafi' Asy-Syafi'iyyu. Dia gitu. Jadi nama sebenar Muhammad bin Idris. Muhammad tu ingatlah. Nama Imam Syafi'i Muhammad. Nama Imam Ghazali Muhammad. Kena ingat tu. Kalau bin Idris dah ingat tak apalah. Jadi Imam Syafi'i kita adalah di kalangan Bani Muttalib. Tapi waktu bukan bicara di maqam doa. Itu bicara keluarga Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib dalam bab zakat, dalam bab pembahagian harta ghanimah, khumusul khumus. Kita bicara di sini adalah ketika maqam doa. Siapakah keluarga Nabi ketika maqam doa? Adalah tiap-tiap orang yang beriman. Kullu mu'minin walau asian dalam kitab. Tiap-tiap orang beriman walaupun derhaka sekalipun orang beriman tadi. Kenapa? Dan kita sebut li'annahu ahwaju ila doa. Kerana orang mukmin yang derhaka ni lah yang lagi-lagilah berhajat kepada doa. Doa mana ni? Doa daripada sekalian orang Islam. Ketika doa wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa tu? Tiap-tiap orang beriman, termasuk orang beriman yang derhaka masuk dalam ali Muhammad ketika didoakan kerahmatan. Bukan hanya kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib sahaja. Jadi macam mana keluarga Nabi Muhammad ini pergi kepada tiap-tiap orang beriman kerana berdasarkan kepada hadis dhaif dan dijazamkan dengan hadis tadi oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Mana alu Muhammadin
kullu taqiyin. Ini hadis yang daif lah. Alu Muhammadin kullu taqiyin. Keluarga Muhammad ialah tiap-tiap orang yang bertakwa. Alu Muhammadin kullu taqiyin. Keluarga Muhammad ialah tiap-tiap orang yang bertakwa. Dah tadi kata orang yang beriman, keluarga Nabi, ketika kita doakan kerahmatan, walaupun orang yang beriman tadi itu orang yang derhaka. Tiba-tiba dalam hadis daif ni, keluarga Muhammad ialah tiap-tiap orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa ni bukan orang yang maksiat. Orang yang mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Yang biasa disebut oleh khatib ketika ketika pesan takwa itulah. Ada khutbah tu kan. Ittaqullah. Bertakwalah kamu dengan bahawa kamu mengerjakan sekalian suruhan dan kamu meninggalkan sekalian larangan. Jadi di situ bukan orang yang derhaka, bukan ahli maksiat. Tadi disebut tiap-tiap orang beriman, sekalipun orang yang asi derhaka sekalipun. Orang derhaka tak panggil orang bertakwa. Alu Muhammadin kullu taqiyin. Bermula keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tiap-tiap orang yang bertakwa. Ialah tiap-tiap orang yang bertakwa. Jadi di sini kita kena faham jugalah. Dipanggil martabat takwa. Martabat ni apa? Peringkat. Takwa yang biasa disebut hari Jumaat dan takwa yang kita biasa dengar lah. Takwa ni mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan, makna bukan orang yang maksiat. Jadi kita kena faham martabat takwa. Hak serendah-rendah martabat takwa, martabat takwa yang pertengahan dan martabat takwa hak paling tinggi. Jadi hak biasa Tok Khatib sebut takwa tu mengerjakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan, itu takwa yang pertengahan. Takwa yang pertengahan. Takwa yang permulaannya, takwa yang permulaan yang diiktiraf sebagai keluarga Nabi SAW yang masuk dalam doa kerahmatan ke atas keluarga Nabi SAW wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana sekurang-kurang martabat takwa yang masuk di bawah keluarga Nabi SAW? Awal martabat takwa adalah at-taqwa anisyirki. At-taqwa anisyirki. Dia panggil awwalu maratibit taqwa. Permulaan martabat takwa adalah at-taqwa anisyirki. Mana apa? Orang yang terpelihara daripada menyekutukan Allah dengan bahawa orang ni adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dikira orang yang bertakwa dah. Dia terpelihara daripada menyekutukan Allah. Orang yang bertakwa dah tu. Tapi takwa yang peringkat permulaan. Tapi termasuk dalam alu Muhammadin kullu taqiyin. Mana taqiyin daripada kesyirikan kepada Allah. Dengan bahawa mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Jadi, orang yang mentauhidkan Allah pada zat, sifat, perbuatan ni adalah permulaan martabat takwa. Permulaan martabat takwa termasuk dalam alu Muhammadin kullu taqiyin. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tiap-tiap orang bertakwa, sekurang-kurangnya
terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian naik takwa hak tinggi sikit. Takwa dengan bahawa mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Ni hak pertengahan. Dot nombor 1 hak tinggi sekali. Dot lagi pertengahan. Hak paling tingginya mengerjakan segala suruhan, wajib sunat. Sebab suruhan Allah bukan hanya wajib. Sunat pun Allah dan Rasul perintah kita buat juga. Cuma bezanya, hak wajib, perintah putus dia panggil. Tak ada dah nak buat alasan. Perintah amal sunat, dia panggil perintah yang tak putus lah. Perintah yang longgar. Kamu buat, kamu beruntung, dapat pahala. Kamu tinggal, kamu tidak diseksa, tapi kamu rugi. Gitu je lah. Baru bunyi molek sikit. Hak sunat, kalau buat, kamu beruntung kerana kamu dapat pahala. Kalau hak sunat kamu tinggal, memanglah kamu tidak berdosa. Kamu tidak diseksa, tapi kamu rugi. Kita dok. Bunyi kata sunat. Sunat je. Mujur lah. Sunat je. Sunat je. Jadi dok nampak besar mana. Sunat. Allah ruginya tinggal. Bagus sungguh. Dah sama tu. Pak. Mujur sunat je. Mana tak apa lah. Tak apa dengan bahawa tak kena seksa. Sebab tak berdosa. Tapi rugi lah. Kerana pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kena jawab. Allah sunat. Allah baru tahu sunat. Allah selama ni tak buat, rugi sangat lah. Baru betul gitu. Sebab apa? Sebab sunat ni perintah Allah dan Rasul. Tetapi perintah yang longgar. Takwa hak tinggi ni, asal Tuhan perintah je. Wajib tu tak dah. Tu dah konsep dah wajib tu. Hak sunat. Dia buat. Ini hak takwa nombor 1. Hak pertengahan tadi, wajib, janji buat. Hak sunat tu, buat tak buat pun. Tak apa dah sebab hak wajib buat. Tu dipanggil pertengahan lah. Sebab apa? Panggil pertengahan. Dok takwa nombor 1. Hak Tuhan suruh dah buat belaka. Saya buat belaka. Tuhan suruh. Hak wajib. Dok sunat Tuhan suruh ke tak? Tuhan suruh juga. Dah. Buat belaka macam mana? Hak buat belaka sungguh ni. Hak Tuhan suruh wajib sunat buat belaka. Tu hak takwa. Hak nombor 1. Hak Tuhan larang. Haram. Dah sebut dah haram tu. Memang tinggal dah. Hak makruh pun tinggal. Dah makruh dah apa kan? Makruh ni bahasa Arab, bahasa kita makruh ni perkara yang dibenci pada syarak. Perkara yang dibenci pada syarak. Tu makruh. Makna apa? Syarak larang. Syarak suruh tinggal. Tapi larang yang tidak putus. Nak buat juga tak berdosa. Tapi kalau kamu tinggal benda makruh, kamu untung sebab kamu dapat pahala. Tu. Jadi orang takwa tinggi ni, hak haram tak konsep dah. Makruh pun tinggal. Perkara yang khilaful aula. Perkara yang kurang elok tinggal. Perkara harus tetapi berlebihan tinggal. Banyak perkara harus. Makan, minum harus. Maknanya bercakap-cakap harus. Hukum asal lah ni. Tapi hak berlebihan tinggal. Makan, minum, kodo-kodo, nak buat ibadat. Hak lebih-lebih tinggal. Harus pun hak berlebihan ditinggal. Ni barulah takwa hak nombor 1 hak paling tinggi. Jadi hak kita duk dengar sokmo tu, takwa yang pertengahan. Hak Tuhan suruh wajib-wajib buat belaka. Hak Tuhan larang haram-haram tu tinggal belaka. Tapi sekurang-kurang takwa adalah at-taqwa anisyirki. Terpelihara daripada menyengutukan Allah dengan bahawa mentauhidkan Allah, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia panggil orang yang bertakwa. Masuk di dalam alu Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kerahmatan
ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi? Sekurang-kurangnya orang yang beriman, walau asian dalam kitab, walaupun derhaka sekalipun orang yang beriman tadi, bahkan mereka lah yang lebih berhajat kepada doa kerahmatan. Bila Tuhan beri rahmat, Tuhan akan beri taufik hidayah kepadanya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingatlah tu hak martabat takwa tu. Sebab nak kenal ni, Alu Muhammadin kullu taqiyin. Bermula keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tiap-tiap orang yang bertakwa. Jadi takwa ada 3 martabat. Martabat yang pertama, martabat yang kedua, martabat yang ketiga. Antara 3-3 martabat ni, 3-3 darajah ni, dia kena susun. Nak duduk takwa martabat pertengahan, kena lepas martabat hak pertama. Awwalu maratibit taqwa, permulaan martabat takwa, takwa terpelihara daripada menyekutukan Allah, hak tu kena lepas hak tu dulu. Dengan bahawa mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kena lepas tu dulu. Kalau tak lepas tu dengan bahawa mensyirikkan Allah wal-iyazabillah, sama ada mensyirikkan Allah pada zat, orang Islam tidaklah. Sebab orang Islam tak ada Tuhan yang kedua. Mensyirikkan Allah pada sifat, tidak adalah. Kalaulah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Perbuatan Allah mengadakan. Perbuatan makhluk pun memberi bekas juga mengadakan. Perbuatan Allah buat langit, buat bumi. Perbuatan manusia ni buat kerja-kerja manusia. Allah beri bekas hak perbuatan dia. Manusia beri bekas hak perbuatan dia. Jadi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebab yang memperbuat bukan hanya Allah. Cuma Allah buat perbuatan kerja Allah. Buat langit, buat bumi. Kita manusia tak kuasa nak buat langit bumi. Hak bahagian kita ni, hak inilah perbuatan kita. Kita yang mengadakan, kita yang bekas. Ini mensyirikkan Allah pada perbuatan. Martabat pertama pun tak luluh. Martabat kedua, tidak ada. Dia mengerjakan kewajipan. Semayang dok tinggal, puasa dok tinggal. Hak larangan, dia tinggal belaka. Berjudi, minarok, berzina. Contohnya. Tidak bernilai kerana tidak ada takwa martabat hak permulaan. Ada martabat permulaan, terpelihara, takwa-takwa ni terpelihara daripada menyekutukan Allah dengan bahu mentauhidkan Allah tadi pada perbuatan, barulah dia mengerjakan segala kewajipan bernilai, dia meninggalkan segala larangan bernilai. Barulah duduk takwa tangga nombor 2. Hak tangga nombor 1, martabat 1 kena luluh dahulu. Naik tangga nombor 2. Hak wajib-wajib buat belaka. Takkan hak wajib saja. Hak sunat buat. Naik martabat yang 3. Kalau sunat rajin, kewajipan tak selesai, hak sunat tu tak kira hak tu, tak nilai hak tu. Mai sunat rajin. Puasa sunat rajin. Tapi hak kewajipan, banyak kewajipan tu. Kewajipan hubungan dengan Allah, selesai ke tak? Hubungan kewajipan dengan keluarga, selesai ke tak? Tak peduli. Dia duduk hera hak sunat dia je. Tak dikira. Sebab nak naik kepada martabat yang ketiga, sunat. Martabat kedua, kena beres. Kewajipan, selesai. Hendak ni, kewajipan kena selesai. Terutama sekali, kewajipan belajar ilmu fardu ain. Itu hak terutamanya. Kewajipan belajar ilmu fardu ain tauhid, belajar ilmu fardu ain fiqh, belajar ilmu fardu ain tasawuf. Itu hak utama sekali. Belajar fardu ainnya tidak. Tapi rajin buat amal sunat, itu tak kira tu. Main sunat rajin, puasa sunat rajin. Kalau baca Al-Quran, mana sekejap-sekejap khatam satu Al-Quran. Sekejap-sekejap khatam satu Al-Quran. Selebih-lebih zikir, membaca Al-Quran. Tapi macam mana kewajipan belajar fardu ain? Tak peduli. Itu tak ada nilai tu. Itu tak ada bicara. Sebab kewajipan tak diselesaikan.
Yang mana kewajipan belajar ilmu fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf ijma' ulama. Tak ada khilaf di sini. Kena belajar molek. Barulah boleh naik kepada martabat yang ketiga. Wajib sunat. Itu martabat yang ketiga. Jadi 1, 2, 3 ni kena ikut tangga. Ada ni. Kena ikut tangga antara martabat yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi kita minggu ni doa kerahmatan atas keluarga Nabi SAW. Ada sikit lagi. Masa kita ada sikit lagi, 5 minit lagi. Nak tambah ni berkaitan dengan 3 martabat tadi. Apakah kelebihan 3 martabat tu? Kelebihan takwa hak permulaan, terpelihara daripada menyekutukan Allah. Kelebihannya apa? Selamat daripada kekal neraka Allah yang 6 lapis. Kita dengar semua neraka ni ada 7 lapis. 7 lapisan. 6 lapisan bawah tu kekal selama-lamanya. Jadi nak selamat daripada 6 lapis neraka bawah hak kekal ni, mari daripada terpelihara daripada menyekutukan Allah dengan bahu mentauhidkan Allah, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat daripada 6 lapis neraka yang kekal. Lapis atas hak tak kekalnya neraka jahanam. Neraka jahanam ni tempat keseksaan orang yang beriman tadilah, yang banyak dosa. Hak tu hak neraka jahanam hak lapis atas sekali yang akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi nak selamatlah daripada neraka jahanam. Nak selamat dari neraka jahanam kena naik kepada takwa martabat yang kedua. Hak wajib-wajib buat belakalah. Hak haram-haram tinggal belakalah. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama kita kena bereslah. Sebagai hak tu duduk martabat takwa yang kedua, selamat daripada neraka jahanam. Dengan kurniaan Allah, dengan limpah kurniaan Allah boleh masuk syurga. Selamat daripada neraka jahanam. Tak ambuhlah syurga saja. Syurga ni dia ada 7 darajah pula syurganya. Darajah syurga tu pula kena duduk di takwa hak nombor 3 hak paling tinggi. Takwa permulaan, selamat berkekal neraka Allah. Neraka hak 6 lapis. Tapi tak selamat dari neraka jahanam kalau tidak mengerjakan kewajipan. Kalau mengerjakan maksiat. Nak selamat dari neraka jahanam ni lah kena duduk takwa yang kedua. Mengerjakan segala kewajipan, meninggalkan segala larangan. Selamat dalam neraka jahanam syurga, nak darajah dalam syurga, kena duduk takwa hak paling tinggi dengan wajib sunat. Lepas tu, minggu depan, ulang pula sekali lagi. Sebagai apa ni? Sebagai pengukuhan lah. Tapi hak ni, sidang pendengar kena ambil molek lah. Hak takwa, hak permulaannya macam mana. Hak pertengah, hak tu khatib dia sebut semua tu macam mana. Hak paling tingginya macam mana. Jadi kadang-kadang, hak bicara-bicara yang, yalah, bicara asah je ni. Tapi kadang-kadang, kurang dititik beratkan, mana kena ulang lah. Ulang, bila ulang, InsyaAllah jadi lebih kemas sikit. Iza takarrara, berulang-ulang maka bertambah kejap. Walaupun sebenarnya sidang pendengar boleh mengulangi balik dengan mengulangi tengok dalam FB Hak Manis FM ada dalam FB dia. Boleh ulang dengar balik. Sebab sekarang ni jarang orang yang tak ada FB. Mana kalau dengar pertama kali kurang boleh ambil, dengar pula berulang-ulang kali. Tapi kita tak nak katalah gitu, mungkin ada para pendengar yang hanya dengar hak radio saja. InsyaAllah lah minggu hadapan saya akan ulang sedikit lagi lah hak berkaitan dengan keluarga Nabi SAW ketika didoakan kerahmatan ke atas keluarga Nabi SAW, dan juga nanti kita akan masuk kepada doa kerahmatan ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik.